Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Lili Osman, Abu Hakim Jauhari, Zafri Nurihan, semua yang hadir pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni saya akan bawa tuan-tuan untuk meneroka ayat-ayat indah daripada surat Nisa ayat 97 hingga ke 100 bagi menceritakan tentang bagaimana kedudukan mereka yang tidak boleh berhijrah, mereka yang tak dapat pindah di kalangan para sahabat dahulu sampailah kepada kita hari ini. Dan ini berkaitan dengan segolongan manusia yang berhijrah, yang migrate ke negara-negara barat dengan tujuan untuk menjadi penghidupan yang lebih baik. Dengan apa jua alasan, apakah perspektif Islam, hukum Islam dalam konteks seperti itu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi dalam Islam ni hukum tak terkeluar daripada 5: wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi apakah hukum orang berhijrah ke negara yang lain, sama ada untuk mendapat pendidikan, untuk mendapat rawatan, untuk mastautin kekal di situ, apakah kedudukan hukum golongan seperti itu, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi kita sama-sama akan lihat pada malam ni kisah seorang sahabat bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah yang telah pun terkandas untuk pergi hijrah ke Madinah, walaupun sebelum itu ketika ditawar oleh Abu Jahal yang merupakan adik-beradik seibu dengannya, mengatakan bahawa ibu kita menanti dia nak jumpa engkau sebelum kau pergi hijrah, marilah balik dulu, gembirakanlah dia dulu, nanti kau pergilah. Sebenarnya Abu Jahal meletakkan hela kat situ. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang merhatikan sudah merasakan ini bukan tipu hela daripada Abu Jahal untuk mengelakkan saudara seibunya itu supaya kekal di Madinah, kekal di Mekah, dan itulah yang berlaku akhirnya. Jadi untuk orang macam Ayyash ini yang punya peranan besar dalam Islam, yang pernah berhijrah sebelum itu ke Ethiopia, ke Habsyah, sekarang nak berhijrah yang kedua terkandas, apakah kedudukan orang seperti ini dalam Islam? Tambahan pula kalangan mereka ada yang terlibat dalam perang Badar bersama Sufuf al-Musyrikin, bersama dengan tentera musyrikin. Hampir-hampir sebahagian mereka itu terbunuh, dan ada riwayat mengatakan sebahagian mereka terbunuh di dalam keadaan mereka bukan menyokong, mereka bersama dengan golongan musyrikin, terpaksa menyembunyikan iman. Apakah kedudukan mereka, tuan-tuan? Ini dia ayat ini kita akan bincangkan dalam kupasan, tafsiran, penjelasan pada kali ini. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong buka jilid yang ketiga, muka surat ke-224. Baik tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan kami sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir sekarang, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir. Maka tuan-tuan akan boleh kitab yang menarik ni, nama-nama anak, ensiklopedia nama-nama anak yang lengkap, memiliki lebih dari 3,500 entry. Kelebihan nama-nama kat sini ada informasi, ada penerangan, ada ejaan yang betul agar kita tak tersilap. Ramai orang yang tengok dekat internet dan tidak dipastikan, akhirnya terberi nama yang salah, tuan-tuan. Jadi marilah kita sahut sama-sama kempen satu rumah tafsir yang sedang kami adakan. Memiliki tafsir Munir ataupun tafsir Ibn Katsir, tuan-tuan akan boleh kitab ensiklopedia nama-nama anak tadi. Baik, tolong buka muka surat 224 ayat 97 hingga 100, kita akan bincangkan pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Sungguhnya orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ni? Mereka menjawab, kami adalah orang yang ditindas di muka bumi. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas?
sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah landah di bumi itu, maka orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik lelaki atau perempuan atau anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah maafkannya. Allah Maha Maaf lagi Maha Pengampun. Orang siapa berhijrah dengan Allah, nescaya mereka akan mendapati di bumi ini, di tempat mereka berhijrah itu, keluasan dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan yang hati dan dikasih sekalian, ini ada sedikit isu berkaitan dengan i'rab. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada satu bab namanya i'rab. Bahasa Arab ni datang dari perkataan a'raba yu'ribu i'rab. Manggil orang bukan Arab itu sebagai ajam. Ajam ni maknanya orang yang bahasanya tidak jelas. Kerana nak buat macam mana, bahasa Arab ni memang bahasa yang sangat solid. Itulah sebabnya Allah milih bahasa yang istimewa ini untuk menjadi bahasa perantaraan langit dengan bumi, wahyu dengan hamba-hambanya. Kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab, fima kuntum, ini merupakan jar dan juga majrur yang menduduki posisi i'rab nasab. Kerana khabar daripada wa kuntum. Ni kuntum ni dia ada isim, dia ada isim dengan khabar. Jadi isim inna ni marfu' dan khabar isim kana marfu' dan khabar kana adalah mansub. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, fima kuntum, ini merupakan khabar kepada kuntum. Jadi dia berada pada tempat nasab. Ini maksud di sudut bahasa, tuan ya. Baik. Kalau kita perhatikan sudut balaghah pula, ni hebatnya tafsir Munir kerana ada unsur-unsur ini diterangkan. Artinya kalau kita belajar bahasa Arab, tak sahlah kalau tak memahami balaghah, tak sahlah kalau kita tak cuba mendalami i'rab, tak sahlah kalau kita tidak mencuba untuk memahami fiqhul lughah, mufradat lughawiyahnya. Jadi kalimah qalu fima kuntum ini adalah kalimah dan kalimah alam takun arullahi wasi'ah merupakan kata istifham yang bermakna taubikh. Ini taubikh ni maknanya celaan. Malaikat bertanya kepada mereka yang mati dalam keadaan derhaka ini, sama ada mereka mati dalam keadaan berjihad bersama kaum musyrikin ataupun yang dimaksudkan kat sini adalah kaum munafikin, kata para ulama. Dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan bahawa pendapat daripada Ibn Abbas ini adalah merujuk kepada segolongan para sahabat Nabi yang tidak berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba ketika meletusnya perang Badar, mereka terpaksa menyertai golongan musyrikun Quraisy, berada bersama dengan mereka menentang kaum muslimin di tempat namanya Badar. Ada kalangan mereka yang mati kena panah orang Islam, kena lembing dan sebagainya. Ini pendapat pertama daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nanti di akhirat ketika dibangkitkan, malaikat akan bertanya dengan soalan yang dipanggil taubikh. Soalan ni soalan celaan, penghinaan, sindiran yang dahsyat kepada mereka. Engkau ni tak ada tempat lain nak pergi ke? Kenapa engkau pergi bersama dengan kaum musyrikin? Kan ke bumi Allah luas? Itu maksudnya kalau kita lihat pada intonasi yang tepat. Bagaimana pengingkaran ataupun kemarahan para malaikat yang meluap-luap kepada kaum muslimin yang terpaksa menyertai golongan musyrikin ini dengan alasan untuk menjaga kepentingan kekeluargaan, harta dan sebagainya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua daripada Dhahak mengatakan ia turun terhadap golongan munafiqun, yang mereka ni kelihatan macam muslimun bersama dengan Nabi dan para sahabat dalam peperangan, tapi sebenarnya dalam hati mereka terkesumat, bersarang, berserabut dengan segala kebencian terhadap Islam. Maka mereka mati dalam keadaan orang nampak sebagai Muslim, sebenarnya hati mereka itu merupakan nifaq, hati mereka merupakan kekufuran. Maka layaklah malaikat bertanya dengan soalan taubikh, soalan celaan kepada mereka. Ni salah satu uslub dipanggil istifham ditaubikh, iaitu istifham, soalan yang merujuk kepada celaan. Macam kita lah tuan-tuan, kadang-kadang kita bertanya, dalam pertanyaan itu sebenarnya bukan nak jawapan tapi penghinaan. Kita tanya, contohnya kita kata seseorang, kamu boleh buat ke ni? Kamu boleh buat ke? Ni kan soalan bentuk apa ni tuan-tuan? Ni soalan bentuk penghinaan, betul tak? Istihza kan? Orang macam awak boleh buat ke? Ni kereta awak ke? Ni kadang-kadang soalan tak perlu pada jawapan, tapi soalan itu mengandungi makna penghinaan tuan-tuan. Makna sindiran, makna yang bermaksud satu celaan. Ni dia bahasa Arab. Istifham tu mengandungi banyak makna. Jadi itu dikatakan oleh Imam Muhammad Zahir dan tafsirnya. Kemudian dapat kita lihat lagi bila Allah menggunakan perkataan ya'fu afuwan. Jadi dalam bahasa Arab ini dipanggil sebagai jinas. Ya, kalau kita perhatikan penggunaan bahasa Arab,
Faulaika asallahu ay ya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Ya'fu kemudian afuwan, ini dipanggil jinas. Kemudian dapat juga kita perhatikan di antara yuhajir dengan muhajirah. Wa ma yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a wa ma yakhruj min baitihi muhajira. Tadi wa ma yuhajir, kemudian datang perkataan muhajirah. Dia berasal daripada root word yang sama, iaitu hajara. Maka ini juga merupakan satu bentuk jinas kalau kita belajar dalam bahasa Arab. Kemudian tawaffahumul malaika, terdapat penggunaan kata jamak dalam kata tunggal. Di sini malaika, para malaikat digunakan untuk maksud satu malaikat pencabut nyawa. Jadi penggunaan kata jamak dimaksudkan untuk penekanan makna. Jadi malaikat yang mencabut nyawa ada seorang saja namanya Israel. Dia punya pembantu-pembantu. Jadi dalam konteks ayat ini digunakan para malaikat menjalankan tanggungjawab itu bagi merujuk kepada penekanan dari sudut makna. Seumpama dalam bahasa Melayu pun macam-macam bentuk lah kita kata, tuan-tuan, jalan ni dibuat oleh YB, oleh Yang Berhormat Menteri Kerja Raya contohnya. Kita maksud kat situ tim dia, kita nak menunjuk kepada kesungguhan dia. Kita pada hari ini alhamdulillah dapat makan, Perdana Menteri kita prihatin dengan izin Allah dapatlah semua orang menikmati makanan masing-masing walaupun ekonomi tak begitu baik. Contoh, tuan-tuan. Jadi sebenarnya dimaksudkan kat situ adalah kerja sama daripada ramai pihak, tapi penekanan yang kita berikan pada satu golongan ini dalam bentuk-bentuk balarah yang juga kita gunakan dalam bahasa Melayu sama kita sedar ataupun tidak. Jadi salah satu belajar bahasa Arab ini yang paling enak, yang paling molek sekali, yang paling bagus kalau kita kaitkan dengan bahasa kita sendiri, kan ada banyak persamaan sebenarnya, tuan-tuan. Ada kiasan kata, ada apa lagi dipanggil, ada simpulan bahasa dan macam-macam perkara lain. InsyaAllah kalau tuan-tuan minat, nanti kami di Southern Travel nak mengadakan kursus bahasa Arab, kursus memahami ibadah kita dalam bahasa Arab. Tuan-tuan ikut tak? Nak join tak? Yang akan menyampaikanlah orang betul-betul berkeahlian yang mengajar bahasa Arab lebih 20 tahun. Beliau pun punya buku bertajuk Belajar Bahasa Arab Menelusuri Konteks Ibadah, yang merupakan tesis kajian PhD-nya dahulu. Jadi saya harap tuan-tuan dapat menyertai kuliah ni yang bakal kami iklankan tak lama sekali lagi untuk mereka belajar bahasa Arab dalam konteks ibadah. Baik, sebelum pergi lebih jauh, saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ajak tuan-tuan untuk menikmati korma namanya Mejol. Korma Mejol dari Palestin. Ini korma yang besar ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Enak, tuan ni, tengok pun dah selera. Memang enak korma ni. Anak-anak kecil pun boleh makan, insyaAllah. Tengok dalamnya, Masya Allah, cantik, menarik, menggiurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya makan sikit, tuan-tuan. Masya Allah, enak sekali, tuan-tuan. Ini baru sampai dari Jordan, dari Palestin. Namanya Jordan. Palestin satu negara lah sebenarnya, bumi Syam. Alhamdulillah. Tuan-tuan boleh dapatkan pada harga cuma sekilo RM99. Super jumbo. Saiznya besar, tuan-tuan. Dan tuan-tuan akan dapat hadiah buku satu-satu amalan pemakaran Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di Zazan Travel pun ada kalau tuan-tuan berminat, ada korma ajwa. Korma ajwa macam ni, daripada 250 gram, 500 gram, 1 kilo kami jual korma ajwa dari Madinah. Yang tadi korma Mejol dari Palestin. Kami juga ada habatus sauda, birkah. Yang Nabi nyatakan makan habatus sauda rawatan pada semua penyakit melainkan kematian. Dapatkan tuan-tuan tuan-tuan boleh rujuk pada Zazan Travel dengan nama yang tertera di bawah untuk tuan-tuan dapatkan bahan-bahan ini, insyaAllah. Baik, sambung kita dalam perbincangan tadi. Inilah sudut bahasa yang kita kena pelajari, yang akan membantu kita untuk memahami bahasa Arab dengan lebih baik lagi. Kita lihat pada muka surat 226 sebab turunnya ayat. Ayat 97 kata Imam Bukhari daripada Ibn Abbas, ketika banyak orang daripada kaum muslimin yang masih ada di kalangan kaum musyrikin di Mekah. Sehingga pada waktu mereka bertempur dengan umat Islam di Badar, ada kalangan mereka yang terluka, yang tercedera, yang mati, sedangkan mereka itu Muslim. Orang Islam pun tak dapat nak bezakan kerana mereka bersama dengan kaum musyrikin. Mereka terpaksa buat begitu kerana mereka duduk di kalangan kaum musyrikin. Mereka tidak berhijrah kepada Nabi SAW kerana kekangan halangan yang mereka rasakan menyebabkan mereka layak untuk kekal di Madinah, di Mekah. Baik, kemudian kalau kita perhatikan dalam konteks ini, Ibn Munzir dan juga Ibn Jarir meriwayatkan daripada Ibn Abbas, terdapat sekelompok
kaum dari penduduk Mekah telah meluk Islam, tapi mereka menyembunyikan keislamannya. Akhirnya ketika berlaku perang Badar, kaum musyrikin mintakan sekelompok kaum ini untuk turut serta bersama mereka menentang kaum muslimin. Malang tak dapat ditolak. Sebahagian daripada kaum itu terkena senjata kaum muslimin. Sebahagian pasukan muslimin yang mengetahui keislaman mereka berteriak, dia itu orang Islam, jangan apa-apakan dia. Tapi dia telah pun luka, dan ada riwayat mengatakan mereka terbunuh di tangan orang-orang Islam. Berarti orang Islam bunuh orang Islam, kerana orang Islam yang bunuh tidak mengetahui yang dibunuhnya itu merupakan saudara Islam mereka. Jadi ayat ini ditulis dan dikirimkan kepada kaum muslimin yang masih berada di Mekah. Mereka pun merasa tidak punya alasan untuk tetap tinggal di situ hingga pergi meninggalkan Mekah. Namun mereka dikejar dan berhasil disusul oleh kaum kafir, dan kemudian mereka menyeksa kaum muslimin itu. Bila ayat ini turun dibacakan kepada Rasulullah pun mengirimkan surat ini kepada kaum muslimin yang masih berada di Mekah yang enggan berhijrah. Sebab itu mereka pun rasa takut, mereka pun nak pergi berhijrah ke Madinah. Tapi mereka telah tersekat di tengah jalan, tuan-tuan. Ditangkap oleh kaum musyrikin dan diseksa, dibawa pulang semula ke Mekah. Jadi ayat ini juga ditulis dan dikirimkan kepada mereka yang masih tinggal di Mekah, sehingga membuat kaum muslimin yang belum hijrah itu segera melangkah kaki meninggalkan Mekah. Kaum kafir telah mengejar mereka, menangkap mereka, menambat mereka dan menganiaya mereka. Kemudian ada setengah riwayat mengatakan daripada Ibn Katsir, ayat ini turun berikutan tindakan segelintir kaum munafiqin yang turut serta bersama dengan Rasulullah SAW dalam peperangan-peperangan. Mereka mati sebagaimana matinya kaum muslimin, tapi di akhirat dibangkitkan di kalangan kaum kafirin. Malang sekali bagi mereka ni, kerana peperangan yang mereka sertai itu tak lain tak bukan hanyalah untuk merebut harta rampasan peperangan, seperti yang telah kita lihat dalam kuliah yang terdahulu. Baik, kemudian kita pergi pada ayat yang ke-100. Kata Imam Muhammad Zuhaili, Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dengan sanad yang baik bahawa Damrah bin Jundab satu ketika ingin meninggalkan rumahnya dalam keadaan berhijrah. Damrah lalu berkata kepada keluarganya, lindungilah aku, keluarkan aku dari negeri kaum musyrikin menuju pada Rasulullah. Dia kemudian meninggal di tengah perjalanan sebelum sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ke-100 ini. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa namanya Jundab bin Damrah, seorang sahabat daripada kalangan Bani Laith. Dia termasuk orang yang tertindas di Mekah. Waktu itu dia sakit, tapi bila mendengar ayat perintah hijrah, dia berkata kepada keluarganya, keluarkan aku dari sini. Keluarganya menyiapkan bagaimana dia nak pergi berhijrah. Tiba-tiba dalam perjalanan itu, tepatnya di Tan'im, dia meninggal dunia. Lalu Allah menurunkan ayat, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kalau siapa yang berniat untuk berhijrah, dia mati dalam perjalanan, maka ganjarannya telah tertulis untuk beliau di sisi Allah SWT. Kemudian Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam bentuk keserasian ayat ini dengan ayat yang lalu. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh orang pergi berjihad di jalan Allah di atas orang yang tidak mahu pergi berjihad, yang tidak memiliki alasan, kini ayat ini pula menerangkan orang-orang Islam yang tidak mahu berhijrah ke jalan Allah. Orang-orang itu memang ditekan oleh kaum kafirin, tetapi sebenarnya mereka memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Kerana itu tidak ada alasan untuk mereka meninggalkan kewajipan hijrah ke Madinah. Ia merupakan kewajipan ke atas semua kaum muslimin. Hijrah diwajibkan kerana sudah terlalu pedihnya siksaan kaum kafir terhadap kaum muslimin. Juga kerana kaum kafirin tetap mengejar dan menyusul kaum muslimin yang waktu mereka berhijrah ke Habsyah sebelum itu. Kita telah pun pelajari dalam kuliah-kuliah yang dahulu bahawa umat Islam telah berhijrah sebanyak 2 kali. Hijrah pertama ke Habsyah. Di Habsyah itu sendiri pun berlaku 2 kali hijrah. Kemudian bila datang perintah hijrah ke Madinah, ada kalangan mereka yang terkandas, yang tersekat. Tersekat itu kerana halangan tertentu. Ada yang dihalang oleh keluarga. Sebagai contohnya ada seorang sahabat yang bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah ni tuan-tuan, kalau kita perhati didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang khusus. Iaitu Nabi SAW telah pun berdoa untuk Ayyash ini. Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anji Salama bin Hisham. اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. Ya Allah, selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkan Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkan Walid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah orang yang lemah di kalangan kaum mukminin. Ya Allah, beratkanlah seksamu terhadap kaum Mudar. Ya Allah, timpakan ke atas mereka zaman kemarau sebagaimana yang timpa kepada kaum pada zaman Nabi Yusuf AS. Siapakah Ayyash bin Abi Rabi'ah sehingga Nabi mendoakan khusus untuk beliau, tuan-tuan?
Ayyash bin Abi Rabi'ah ni kalau kita lihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau ni merupakan adik-beradik seibu dengan Abu Jahal. Abu Jahal yang sangat terkenal dengan pengusuhannya terhadap Islam, terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika berhijrah, Ayyash bin Abi Rabi'ah ni berhijrah bersama dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Temu dengan Sayyidina Umar dalam perjalanan. Kita tahu Sayyidina Umar buat satu deklarasi waktu nak hijrah. Siapa yang nak isterinya menjadi janda, mari lawan dengan aku. Siapa yang nak dia menjadi anaknya menjadi yatim, maka mari lawan aku. Siapa yang nak ayahnya menangisi kematiannya, marilah cabar aku. Tak ada seorang pun berani lawan Sayyidina Umar. Kena ketegasan, kekuatan, keperwiraan dan juga ketangkasan Sayyidina Umar bermain senjata. Semua orang tahu tuan-tuan. Panglima yang hebat. Tengah perjalanan, Sayyidina Umar bertemu dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ayyash bin Abi Rabi'ah ni juga merupakan seorang yang kaya, tuan-tuan yang boleh kawaskan. Tapi dalam perjalanan itu, adik-beradik kandungnya seibu, maknanya kandungnya tu mengejarnya dan berkata kepada Ayyash, "Wahai Ayyash, kasihanlah kepada ibu. Ibu mereka bernama Asma, bapa lain, tapi ibu sama. Kalau Abu Jahal tu bapaknya bernama Hakam. Kalau Ayyash ni bapaknya bernama Abu Rabi'ah. Dia ada kaitan dengan Khalid Walid, tuan-tuan. Ni belajar ilmu nasab. Maka dalam konteks itu, Ayyash bin Abi Rabi'ah telah disekat oleh adik-adik seibunya, oleh Abu Jahal. Berkata kepadanya, "Janganlah pergi dulu, baliklah, ibu menanti engkau. Ibu nak menunggu sangat engkau. Ibu sekarang dah tak mau duduk dalam rumah. Dia duduk panas-panas. Dia tak mau sikat rambut. Dia berada dalam keadaan keluh kesah kerana tak dapat bertemu dengan engkau. Kau pergi tak jumpa dengan dia." Ayyash ini menjadi hatinya menjadi lembut, tuan-tuan. Dengar aja cerita ibu, teruslah di pasar. Walaupun tahu ibunya kafir. Ibunya belum dapat hidayah pada waktu itu, tuan-tuan. Maka Sayyidina Umar menasihatinya, "Wahai Ayyash, kau jangan pergi. Ini merupakan tipu hila untuk kau. Baik kau jangan pergi." Tapi Ayyash ni tetap tegas nak pergi juga kerana teringat ibunya, cinta kepada ibunya bernama Asma tu. Maka diberikan kepadanya seekor unta, berkata kepadanya, "Kau ambil unta ni, apa-apa hal unta ni tinggi. Mereka tak boleh buat apa-apa pada kau. Apa-apa kalau kau lihat ada benda tak kena, kau larilah di kau, wahai Ayyash." Mereka pun bergeraklah, Abu Jahal dengan seorang temannya, dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah ni, nak pulang ke Mekah. Kononnya nak jumpa dengan ibu, seperti dikatakan oleh Abu Jahal yang telah berjaya melunakkan hati Ayyash, adik-beradik seibunya itu. Di tengah-tengah perjalanan, Abu Jahal buat helah, mengatakan untanya sakit kaki, dia tak boleh nak bergerak, kakinya luka, maka tak boleh jalan. Maka bantulah aku, boleh aku tumpang unta kau. Ketika perkara itu berlaku, Ayyash pun menurunkan untanya. Ketika itulah Abu Jahal dan temannya itu menangkap Ayyash, mengikatnya, bawa pulang ke Mekah. Dan memang betul apa yang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu katakan, tuan-tuan. Sampai di Mekah, ibunya tidaklah berkata, ibunya gembira bukan kepalang kerana berjaya menyekat Ayyash ini daripada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ayyash ini telah pun disekat, dikurung, tuan-tuan, sehingga dilepaskan oleh seorang sahabat, yang mana sahabat itu terluka tangannya ketika membuka kurungan itu. Nanti kisah ni kita bawa dalam waktu yang lain. Maka Ayyash bin Abi Rabi'ah ni, apa yang boleh kita lihat, merupakan di kalangan kaum yang dimaafkan oleh Allah, di kalangan umat, di kalangan golongan yang dimaafkan oleh Allah, kerana mereka memang tidak dapat berhijrah kerana sekatan yang berlaku terhadap mereka. Itu sebab doa Nabi SAW khusus untuk Ayyash bin Abi Rabi'ah, Salamah bin Hisham, Al-Walid, semua ni merupakan golongan mustadhafin yang telah pun disekat, ditawan, ditangkap dengan tipu hela dan akhirnya dikurung dan tak boleh pergi berhijrah ke Madinah. Sehinggalah berakhirnya perang Ahzab. Banyak tahun, tuan-tuan, mereka terkandas di Mekah. Mereka tak diberi, macam kita ibaratnya kena jail lah, tuan-tuan. Kena penjara lah. Mereka ni tak ada peluang langsung untuk keluar dari Mekah. Kerana dibimbangi keluar saja nanti akan menyertai Rasulullah SAW di Madinah. Jadi hanya golongan ini saja yang diberikan kemaafan oleh Allah untuk tidak pergi berhijrah. Mari kita lihat pada muka surat 227 tafsir Munir. Ketika malaikat maut nak mencabut nyawa orang yang tidak mau berhijrah, padahal sebenarnya mereka mampu berhijrah, tapi memilih untuk terus berada di negeri yang musyrik itu, yang syirik itu, yang kafir itu, malaikat maut tanya kepada mereka dengan nada mencela dan mengecam, "Bagaimana agamamu?" Dan kata lain, malaikat mengatakan bahawa mereka tidak serius dalam menjalankan membela Islam. Hal itu terbukti kerana ketidakmahuan mereka untuk berhijrah, meskipun sebenarnya mereka mampu untuk melakukannya. Ayat ni menariknya, kata Syekhuna Dr. Latif Nabulsi dalam tafsirnya, tuan-tuan, saya bacakan untuk tuan-tuan.
kalau kita buat perkaitan dalam konteks semasa, iaitulah orang yang tidak mau berhijrah ni boleh dikaitkan dengan orang yang sengaja pergi berpindah ke negara kafir, tuan-tuan. Negara yang mana nafsu syahwat menjadi pujaan, negara yang membolehkan orang melakukan apa saja tanpa ada kawalan kontrol agama, tuan-tuan. Itu sebab para ulama memfatwakan kita tidak dibenarkan untuk pergi ke negara seperti Amerika tu, tuan-tuan, negara-negara barat, melainkan kita pergi ni dengan rombongan. Mungkin pergi dengan isteri ke, pergi dengan keluarga ke, mungkin dengan kawan ke yang baik, yang beragama. Kerana negara tersebut membenarkan untuk kita melakukan maksiat apa jua bentuk tanpa ada sekatan langsung. Bahkan di setengah-setengah negara Eropah itu, pemimpin-pemimpinnya tidak malu untuk mengisytiharkan dia pemimpin nombor satu, dipilih oleh rakyatnya dalam demokrasi negara mereka. Dia dengan bangganya menceritakan bahawa dia LGBT. Dia umpamanya berkahwin dengan sama gender dengannya. Dah bertahun-tahun kahwin. Kalau macam tu sekali undang-undang membenarkan syahwat dipertuhankan, didewakan, agak-agak kita yang berada kat negara seperti itu selamat tak, tuan-tuan? Kita boleh kata saya selamat, saya pergi sana, saya ikut, saya datang ke masjid, ada masjid besar kat sana. Anak-anak kamu boleh selamat tak? Ni soalan Dr. Ratna Polisi tanya, tuan-tuan. Ya, jadi dalam konteks ayat ini sebenarnya dia bukan turun untuk zaman Nabi semata-mata. Golongan sahabat yang tidak mahu berhijrah kerana cintakan dunia ketika berada di Mekah, takut perniagaan mereka dirampas, takut kepentingan-kepentingan tertentu mereka tergugat, maka mereka tidak mahu ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Alasan-alasan itu tak diterima oleh Allah. Nanti ketika mati, malaikat akan membenam mereka, akan bertanya mereka, akan memukul mereka dengan sekuat-kuatnya. Dapat kita fahami daripada ayat ini. Maka ayat ini, kata Dr. Latin Abulisi, boleh kita buat perkaitan dengan golongan yang sengaja berhijrah ke negara-negara kafirin dengan harapan mendapat pendapatan, income yang lebih besar, keselesaan kononnya. Ustaz, kalau saya ni cerita Dr. Latin Abulisi, ada kalangan orang-orang Islam Arab yang berhijrah ke Amerika, bekerja dengan NASA contohnya. Gajinya Masya Allah besar, kehidupannya selesa, rumahnya besar, ada bodyguard, ada driver, ada apa semua lengkap. Kerana ialah negara-negara barat ni mereka punya kelebihan, kerana mereka telah pun menjajah negara-negara umat Islam begitu lama, mengambil harta daripada negara umat Islam. Sampai kali ini pun dapat kita lihat, seperti ditulis oleh seorang cendekiawan dalam majalah Business Week, kan, menulis, namanya Farid Zakaria, seorang Islam yang menulis tentang bagaimana peperangan-peperangan berlaku. Semuanya di sebalik peperangan itu, ia adalah peperangan untuk merampas harta yang terdapat di bawah bumi itu. Sebagai contohnya, mereka menyerang Iraq. Tuan-tuan ingat menyerang Iraq tu untuk buang Saddam Hussein ke? Saddam Hussein tu kecil lah, tuan-tuan. Sebenarnya yang diambil lah harta minyak yang terdapat negara tersebut dengan hasil bumi yang banyak. Allah jadikan, Allah mentakdirkan negara-negara Islam ni punya reserve hasil bumi yang sangat banyak. Ya. Jadi tuan-tuan yang boleh kau sekalian, bila kita buat perkaitan antara negara barat ni, kerana mereka telah lama mengambil harta daripada orang Islam. Sebutlah Spain ke, UK ke, banyak negara yang British jajah, tuan-tuan, di zaman kolonial dulu. Banyak negara Commonwealth contohnya, kan, banyak harta yang mereka peroleh daripada negara-negara umat Islam. Itu sebab mereka maju 200 tahun ke hadapan, kerana mereka telah mengambil harta umat Islam, bangunkan dengan mereka dengan harta-harta yang dirampas itu. Jerman sebagai contohnya, banyak negara yang telah dijajah pada zaman pertengahan dahulu, tuan-tuan. Spain, France, banyak negara Afrika yang telah diambil hartanya. Maka kemudian mereka maju ke hadapan. Memang maju ke hadapan, mereka boleh buat pembangunan macam-macam. Maka kita berada kat negara mereka, memang kita kagum melihat kereta api bawah tanahnya 200 tahun, 100 tahun lebih umurnya, macam Rusia juga. Jadi kalangan umat Islam pada ini kadang-kadang tertipu dengan apa yang mereka dapat. Kata Dr. Latin Abulisi, dia membesar katalah di Mesir. Di Mesir dia belajar hafal Quran, belajar surah agama, belajar engineering kat universiti kat Mesir. Kemudian bila ada peluang pergi ke Amerika, dia menggunakan segala resources yang dia dapat ketika dia belajar dahulu untuk kepentingan negara kafir ini menyerang orang Islam. Yang mengambil kesempatan. Macam mana kedudukan itu, tuan? Kalau belajar tu satu hal lah, kerana ada teknologi yang kita akan belajar mereka. Berapa tahun? 3 tahun, 5 tahun. Lepas tu balik lah, tuan-tuan. Ini kata Dr. Latin Abulisi. Kerana yang dibimbangi, bila berada di tempat seperti itu, mungkin anda dapat menjaga keislaman, tapi anak-anak macam mana? Orang pindah ke Australia pun sebagai contohnya. Maka anak-anaknya kabarnya daripada orang Islam yang berada di kepulauan Christmas Island, Cocos Island sebagainya. Mereka bercampur, mereka kuat dengan kemelayuannya, tapi anak-anak sudah tidak lagi.
Anak-anak bersekolah di sekolah orang putih. Sekolah orang putih apa yang haram semuanya halal, apa saja boleh buat. Sehingga kata Dr. Ratna Malaysia, bila dia pergi ke sebuah negara di barat, melihat anak-anak orang Arab yang sudah jadi macam orang putih, lebih teruk daripada orang putih. Bila ayah tu tegur untuk kembalikan dia ke pangkal jalan, dia jerkah ayah dia, ketawakan ayah dia. Apa ni? Tinggallah zaman betul orang Arab macam ayah, dia boleh cakap begitu pada ayahnya. Apa akan terjadi kepada anak kita? Kalau anak kita masih boleh hantar ke sekolah Islam, apa jadi pada anak kepada anak kita? Kalau anak kepada kita, cucu kita masih elok, apa berlaku kepada anak kita? Maknanya cicit kita, tuan-tuan. Kata Dr. Malaysia, aku banyak kali berceramah kat negara barat, jumpa orang Arab. Bila aku cerita, mereka ramai yang menangis. Mereka kata, betul Tuan Syekh, kerana anak bukan saja cucu, anak kami pun sudah terpesong, terikut dengan cara masyarakat yang dominan. Kerana itulah kehidupan mereka tengok, itu kehidupan mereka disekolahkan. Ada seorang teman, dia dah dapat beasiswa. Dia ni orang Mesir ni. Orang Mesir ni pendidikan agamanya kuat, dia hafal Quran daripada kecil. Maka tiba-tiba dia dapat beasiswa daripada PBB, UN, untuk belajar di Filipina. Ini cerita betul, cerita tuan-tuan. Maka seronok dia kerana nak pergi ke Filipina untuk dapat buat PhD, fully sponsored oleh UN dalam satu skimnya. Maka dia pergilah ke Filipina. Mula-mula pergi seorang, kemudian bawa isteri, bawa anak-anak sekali. Anak-anak lahir di Mesir lah. Kemudian ada yang kecil, yang paling kecil tu disekolahkan di sekolah di Manila. Ya, Manila ni bahasa Inggerisnya not bad, bahasa Inggerisnya bagus, macam Kuala Lumpur lah, mungkin lebih baik daripada kita. Maka bila belajar kat sekolah itu, balik pulang dia nyanyi lagu-lagu Jesus, nyanyi lagu Mary, nyanyi lagu macam-macam Kristian. Ini berat ni. Maka sahabat saya merupakan seorang profesor di universiti, di sebuah universiti Islam, akhirnya berkata, kalau beginilah keadaannya, tak payahlah sekolah. Macam ni keadaannya, walaupun kita nak anak kita ada English yang bagus, tapi kalau ini caranya, kita takut lain jadinya. Maka dia pun berhentikan anaknya sekolah, suruhlah isinya untuk mengajar. Ini contoh yang dibawakan tuan-tuan ni, tanpa menafikan ada negara-negara ini yang kadang-kadang memberikan kepada orang Islam peluang, seperti kawan-kawan belajar di UK contohnya. Belajar kat sekolah putih, tiba pelajaran waktu Kristian dan Christianity, maka guru besar dengan suka hati berkata, kamu Islam kan? Nanti saya jemput seorang teacher dari Pakistan punya embassy untuk mengajar kamu tentang Islam. Dan betul-betul dibuat. Walaupun anak-anak orang Melayu yang sekolah rendah itu, di primary school di UK, di London itu, ataupun di mana, Scotland ke di mana, bilangan mereka itu tak sampai pun 10 orang. Tapi begitu prihatinnya sekolah untuk memberikan pendidikan Islam. Ada negara seperti itu, kita tidak menafikan. Tapi yang dibimbangi, seperti dikatakan Dr. Ratna Malaysia ni, kalau kawalan itu tidak diselia, dicek masa ke semasa, dipantau, maka dibimbangi. Kita termasuk secara tak sedar dalam ayat yang menunjukkan kemukaan Allah, menerusi kelakuan malaikat. Pertanyaan malaikat ketika hamba ini mati, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, mengapa engkau tidak berhijrah mencari tempat yang baik? Kamu lagi-lagi menjadikan ukuran kebendaan, harta, kenikmatan, keseronokan, rumah semuanya serba indah, perjalanan tidak jam, apa lagi, gaji yang banyak, rumah, kemudahan-kemudahan yang diberi, taisirat, facilities yang diberikan, amenities yang diberikan. Jangan kamu jadi seperti orang kafir yang matlamat hidupnya hanya untuk dunia saja. Jangan bandingkan negara barat yang penuh dengan nifak, penuh dengan kekufuran, penuh dengan syahwat, penuh dengan kebejahatan itu, nak dibandingkan negara Islam. Memanglah negara Islam tak boleh lawan. 200 tahun mereka maju ke hadapan. Kemudahan yang mereka tawarkan, gaji yang mereka sediakan, betul. Tapi janganlah bandingkan perkara itu dengan negara kamu. Bandingkan kenikmatan itu dengan kenikmatan akhirat. Kan kamu belajar huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bil syahwat, bahawa dibentangi jalan ke syurga itu dengan segala bentuk kepayahan, dan dibentangi jalan ke akhir ke neraka itu dengan segala benda yang bersifat syahwat dan keseronokan. Kalaulah seseorang kita terpaksa pergi ke negara kafir, tuan-tuan, untuk buat studies, contohnya pursue studies, untuk kita belajar training dan sebagainya, maka banyaklah berdoa kepada Allah supaya Allah beri pada kita penjagaan iman. Itu sebab antara doa yang Nabi kita salam anjurkan untuk baca, tuan-tuan, yang saya baca daripada kitab Azkarul Azkar ni, pada muka surat kedua, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu ila amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku serahkan diriku kepadamu, aku pasrahkan diriku
segala urusanku kepadamu. Aku terpaksa berada kat tempat ini, wahai Tuhan. Aku sandarkan belakangku kepadamu. Ni cerita macam orang jadi duta, orang bekerja dekat bahagian kementerian-kementerian luar negara, orang yang mungkin, dan begitu juga kata Dr. Atik Nabulsi, ada kalangan orang yang mendapat suaka politik. Ya, sebagai contohnya dulu ketika jatuhnya kerajaan Islam Osmania Turki, maka pemimpin-pemimpin tertinggi kerajaan Islam Osmania dari keturunan Osman tu, mereka terpaksa dapatkan perlindungan politik di negara luar, negara kafirin, kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Macam tu juga sebagai contohnya pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang tak boleh duduk kat Mesir, mereka terpaksa mendapatkan suaka politik di negara-negara barat. Orang-orang seperti itu memang mereka tidak ada pilihan. Mereka termasuk di kalangan mustadhafin, macam yang kita ceritakan tadi. Sebagai contohnya, Nabi doakan Ayyash bin Abi Rabi'ah, Walid bin Walid. Ini merupakan golongan yang tidak dapat berhijrah kerana kekangan halangan yang memang tidak membolehkan mereka keluar langsung daripada negara tersebut. Jadi kita berdoalah dengan doa ni kalau kita mengalami misi-misi tertentu dan kita terpaksa jauh daripada negara orang Islam, tuan-tuan. Ya, saya bacakan. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawtu ilayya amri ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku serahkan diri kepadamu, aku pasrahkan segala urusanku kepadamu. Aku sandarkan belakangku kepadamu kerana cinta dan takut kepadamu. Tiada sandaran dan keselamatan daripada murkamu melainkan dengan ridhamu. Aku beriman dengan kitabmu yang kau turunkan dan nabimu yang kau utuskan. Ajarlah anak-anak kita yang pergi ke luar negara, tuan-tuan, belajar di negara-negara maju, apa-apa pelajaran mereka belajar di universiti yang tertentu itu, untuk berdoa dengan doa ni supaya Allah jaga iman, tuan-tuan. Kerana iman ni bukan boleh dibeli, bukan boleh tukar, bukan boleh diwarisi. Ia perlu pada mujahadah, ia perlu kepada permohonan kepada Allah SWT selalu supaya tidak tersesat kita dan tidak menyimpang daripada jalan kebenaran, ya. Baik, jadi kalau kita lihat, inilah salah satu maksud yang menarik kepada ayat Allah. Bukan ia turun untuk golongan sahabat Nabi saja 1400 tahun lalu ketika mereka tidak berhijrah kerana halangan tertentu, ataupun golongan yang dikecam itu kerana tidak mahu berhijrah kerana cintakan dunia ataupun habuan-habuan tertentu yang dijanjikan kepada mereka. Maka ayat ini juga turun kepada sebahagian orang Islam yang mana mereka milih untuk duduk di negara-negara kafirin, menyalurkan ilmu yang dia ada, kebijaksanaan dia ada, wisdom yang dia ada itu kepada orang-orang kafir. Mengapa tidak disalurkan kepada negara dia, sedangkan dia membesar di situ, sekolah tadikanya, sekolah rendahnya, sekolah menengahnya kat situ, universitinya di tempat itu, kemudian senang-senang dia ilmu yang dipelajari itu dicurahkan kepada orang-orang kafir untuk manfaat. Akhirnya orang kafir itu menggunakannya untuk membelasah orang Islam, tuan-tuan. Maka inilah yang perlu kita fikirkan, serasikan ayat ini dengan kehidupan kita pada ini. Ini namanya tadabbur, tuan-tuan. Saya tak menafikan ada orang yang terpaksa pergi kerana dia bertugas di kedutaan. Dia pergi untuk dapatkan ilmu. Negara-negara itu memang terkenal maju dalam bidang tertentu, betul. Tapi baliklah semula ke negara kita untuk menyalurkan keilmuan yang telah kita timba itu. Apa, teruk sangat ke negara kita sampai tak cukup makan ke? Tanah negara kita ni punya subur, tuan-tuan. Kalau kita beli rumah, cucuk kangkung pun tumbuh lah, tuan-tuan. Tanah pokok pandan pun tu dia jadi macam hutan rumah kita. Suburnya negara kita, banyaknya air tan. Kenapa yang kita duk pandang ke negara lain? Kerana semata-mata untuk jadikan ukuran keduniaan, keselesaan, kenikmatan, dan kita bimbang dalam keadaan anak-anak kita tidak mempunyai persediaan dan juga perisai keimanan yang akan mengakibatkan seseorang di kalangan mereka ni boleh tersasar daripada jalan kebenaran, tuan-tuan, ya. Jadi satu hari Dr. Teknologi menyampaikan kuliah tentang perkara ini, mengingatkan orang Arab sebalik berkhidmat untuk negara mereka. Besok saya nak cerita pada tuan-tuan, kenapa Nabi suruh kita berhijrah ke Syam. Kenapa Nabi menyebut Syam, Yaman. Ya, Yaman ini dimaksudkan oleh kebanyakan para ulama hadis itu Syam sebenarnya. Kerana dimaksudkan Yaman itu belah kanan. Adalah penghuraian, nanti saya cerita pada tuan-tuan. Yaman dan juga Syam negara yang penuh keberkatan. Walaupun pada hari ini ia menjadi tempat muncul berbagai-bagai bentuk peperangan. Tapi lebih kuat lagi untuk dikatakan Nabi suruh pergi sebenarnya ialah Syria, Damsyik sebenarnya, ya, tuan-tuan. Yaman dimaksudkan Nabi itu ada huraiannya. Baik, tanpa menafikan keutamaan yang ada pada ulama-ulama Yaman. Saya tak masukkan penafian terhadap jasa, ilmu dan kebaikan kepada mereka. Tapi akhir zaman memang Nabi suruh berhijrah ke Damsyik, ke Syam. Kenapa? Besok saya nak cerita pada tuan-tuan, ya. Walaupun yang terakhir sekali, itulah sebabnya dalam kehidupan pada hari ini kita akan didik anak kita dengan sifat qanaah, sifat ridha,
ajar mereka untuk berjimat cermat, ajar mereka untuk mencari wang, ajar mereka untuk mencari duit dengan cara yang halal, supaya mereka tidak dipengaruhi ataupun mereka tidak terikut-ikut dengan gaya masyarakat barat yang nakkan kebendaan dengan pendapatan yang tinggi, dan mereka meninggalkan negara mereka sendiri, sedangkan negara mereka sangat memerlukan kepada kepakaran tersebut. InsyaAllah nanti kita huraikan lebih lanjut dalam kuliah yang akan datang. Izin Allah, wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang rahmati dikasihi Allah sekalian, saya nak ajak tuan-tuan untuk menggunakan untuk support ekonomi orang Islam Palestin. Marilah kita gunakan sama kurma McJowl ni, yang kami import dari Palestin, besar ni tuan-tuan. Tak lebih kurang 100 hari saja lagi kita akan masuki Ramadan kan. Marilah kita gunakan, ambil peluang yang ada untuk puasa sunat sebagai contohnya, dan marilah kita gunakan kurma McJowl ni. Rasulullah SAW makan bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, sebiji 2 orang boleh share, boleh bertahan seharian waktu puasa. Dan sampai itu kita dapat menyokong ekonomi orang Islam Palestin yang menanam pokok kurma McJowl ni. Tuan boleh dapatkan di Zazan Travel dengan harga 1 kilo cuma RM99 saja, dan tuan-tuan dapat hadiah buku makanan Rasulullah SAW yang ditulis oleh Syekhuna Ustaz Ahmad Adnan Fadil. Di samping itu kami juga ada kurma ajwa ni tadi, masih ada stok yang baru sampai juga dari Madinah. Jadi begitu juga kita ada birkah habatus sauda, untuk kita gunakan sebagai menyahut seruan Nabi SAW. Ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian. Baik, setakat saja dulu. Kita akhiri dengan doa tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kenang kami dan doa tuan-tuan. Dan jangan lupa untuk share video ni ke seramai orang kita kenal. Moga-moga ada jariah ilmu padanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.